Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sambung kembali. Tak maaf minggu lepas tu ada orang panggil perkara yang tidak dijangka, tak ada kita nak berkuliah. Dan pada minggu ni kita sambung hak mana kita dah mula pada minggu lepas ataupun pada kuliah yang lalu, iaitu berkaitan dengan kepercayaan kepada hari akhirat. Kita sebenarnya nak perbincangan kita ni mengenai hari akhirat, sebab salah satu daripada cara menyucikan hati ni ialah bila kita kenal hari akhirat, dan juga bila kita tahu bahawa matlamat hidup kita ini ialah untuk menuju akhirat. Jadi dengan kita ingat hari akhirat tu, dengan sendirinya akan membersihkan hati ataupun membersihkan jiwa kita. Dan kita sebut bahawa manusia ni terbahagi dua, iaitu ada yang tak percaya dan ada yang percaya. Adapun ada yang percaya ni pula akan terbahagi kepada tiga puak pula. Yang jenis yang kedua ini kita sebut dah ni, hak ni jenis yang kedua ni, sebagaimana kita tunjuk di TV kita ni. Orang yang memperakui wujudnya hari akhirat selepas daripada kematian bagi tujuan pembalasan baik dan balasan azab. Mereka mengikuti ajaran Rasul dan mereka ni pula terbahagi kepada tiga. Jadi hak terbahagi kepada tiga ni lah kita nak tengok satu persatu ni, duduk mana kita dan kita ni jenis yang mana. Hak tiga golongan ini ada tiga, orang panggil tiga pattern dia, ada tiga bentuk orang ni. Pertama kita namakan sebagai az-zalimu li nafsihi. Zalim li nafsihi ialah orang yang menzalimi kepada diri dia sendiri. Wahumul aktsarun, dan golongan inilah hak paling ramai, hak menzalimi diri dia sendiri. Hak ni hak golongan percaya dah pada hari akhirat ni, tapi dalam masa yang sama, dari segi orang panggil untung rugi tu, mereka masih lagi menzalimi diri mereka. Maknanya mereka juga akan masuk orang yang rugi. Wa aktsaruhum waqifun ma'azahratid dunya wa zinatiha, dan kebanyakannya leka dengan dunia dan perhiasan dunia. Fa akhazaha min ghairi wajhiha, maka dia ambil dunia saat ni dengan cara yang tidak sepatutnya dan menggunakannya. Wastamalaha fi ghairi wajhiha, ambil pun mungkin dengan cara yang tidak patut dan guna pun dengan cara yang tidak patut. Maknanya ambil tu mungkin dan dalam kadar yang lebih daripada keperluan dia, ataupun mungkin melebihi apa yang dia nak, ataupun semata-mata menurut hawa nafsu dia dan sebagainya, dan guna pun juga dengan cara yang tidak betul. Maka orang lagu ni nampak pada dia dunia lah segala-galanya. Wasaratid dunya akbar hammihi, maka menjadilah dunia itu matlamat utama dia. Jadi golongan yang pertama ini golongan yang menampakkan bahawa dalam kehidupan dia tu nampak dunia semata-mata, walaupun kumpulan ini adalah kumpulan yang dah beriman dengan hari akhirat. Percaya ni. Ni percaya dah pada hari akhirat. Tapi nampak ke dia ni, nampak sepuluh orang tak percaya ke hari akhirat. Nampak kehidupan dia dengan dunia tu, hubungan dia, pergantungan dia dengan dunia tu, tidak menampakkan bahawa dia ni orang percaya ke akhirat. Tapi dia ni orang percaya. Maka mereka ni, dia kata mereka ni hanya kerana dunia semata-mata segala perkara, reda dengan dunia, marah suka pun kerana dunia, atas sebab dunia dan sebagainya. Mereka boleh baik, mereka boleh balah pun atas kerana dunia. Dan juga
Mereka ini haula ahlul la'ib wal lahwi waz zinah. Orang ni ahlul la'ib, orang yang jenis kehidupan dianya la'ib. La'ib ni mana? Orang yang mana, hidup dianya adalah mana. Kita ni pun mana juga. Ingat zaman suka zaman dulu, zaman hak Januari setahun mula. Januari sambut kebetulan setahun. Apa ni setahun pula, sebulan. Bukan setahun, sebulan. Oh, zaman gitu. Kalau siapa masa Januari sebulan tu, oh suka. Macam-macam men ni ada. Tahun 84, 85, 86 tu dia buat di Pasir Bekal tu kan. Depan sekolah hamba. Oh, malam tiap-tiap malam pagi esok ada semua kena rotan. Orang lihat sana kata lopak sekolah. Dia lopak pagar. Lopak pagar pagi esok ada semua sebab hak mojo mengintip pun ada. Spy ni ada juga. Jadi hak gitu orang tahu belaka. Esok kena. Sebulan. Ada hak kereta naik kok tiar tu kan. Orang lubang tu. Wow. Mana tu malam. Mana tu maknanya mana ni hak orang suka. Orang tunggu-tunggu nak siapa masa tu. Tu orang panggil mana. Sebab itulah mana ni kehidupan dengan mana ni kehidupan ahli dunia. Ahli akhirat dia main juga. Tapi kita tengok main hak lepas ni. Main hak secukup rasa. Tidaklah kerana mana semata-mata ni dia sanggup berkorban kerana mana. Okey. Yang keduanya lahu ni hak tak ada pedah. Hak tak ada pedah. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Lara. Hidup dengan tak tahu, orang panggil tidak ada manfaat pun kepada dia. Mana ni ada juga manfaat. Mungkinlah sihat tubuh badan dan sebagainya. Tapi duduk dengan mana saja tak padah juga. Sebab kita ni bukan nak hidup selama-lamanya dengan mana. Yang kedua adalah lahu. Lahu ni hak lara. Hak jenis buat perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Hak benda tak buat tak apa. Dua-dua ni ada pada telefon belakang ni. Dua-dua ni ada pada telefon belakang. Hak budak berahi main telefon mana game tak ada masalah. Hak tua berahi juga. Hak tua berebut juga dengan anak nak main game juga ni. Ni dua-dua ni mana dengan hak tak ada pedah ni, dua-dua ni ada pada telefon. Dua-dua ada. Mana pun ada game. Panah telefon, berasak telefon tu main game je. Tengoklah anak-anak kita, tidak anak demo, anak ambo serupa yang belaka. Kalau pergi telefon tu tengok tanya dia buat apa pergi telefon. Kita pergi telefon ni gawe mesej, itulah kita, hak kita. Lah, tapi kalau hak dia ni tak ada. Mana? Nombor satu dalam telefon dia tu mana? Dia main game. Ikutlah game ke apa, hamba tak kerti sebut sebab hamba ni jenis tak berahi mana dalam telefon. Hamba tak kerti. Alhamdulillah tu hewi waktu tu. Kalau tidak kau kelabu lagi mata hamba. Tu hewi mana dalam telefon hamba ni boleh tengok dalam telefon hamba tak ada mana. Kalau ada anak-anak nyacuri masuk juga hamba tak tahu. Tapi kalau hamba sendiri hamba tak ada mana telefon. Jok daripada mula-mula hamba kerti pakai telefon sampai ke lah ni mana dalam telefon hamba tak ada. Sebab tak berahi. Sebab tak berahi. Tahu tak berahi lah gitu, tak berahi. Ada orang ni hak tua pun bila-bila nak tunggu kapal-kapal naik tak. Main game ni. Hamba heran tengok dah tua-tua berahi juga main game. Sebab kita tak berahi. Kita tak berahi. Mujur tak berahi. Mujur dua-dua hamba. Gawe hamba tak berahi juga telefon main game mujur. Kalau dia berahi kita tak berahi tak boleh juga dia. Ni kebetulan hamba tak berahi dia pun tak berahi juga. Yang dua lahu. Lahu ni hak tak ada pedah. Hak tak ada pedah. Hamba sama-sama dengan anak hamba pun hamba tanya. Kita dengan hamba dengan demo ni mana sibuk? Contoh kalau kita bahasa kita tak. Sibuk kita tak? Kerja banyak kita. Tapi banyak tengok telefon siapa dia? Banyak dia. Banyak dia pada kita tengok telefon. Walaupun sibuk kita pada dia, tapi banyak dia telefon dengan kita. Pergi telefon dengan kita tu banyak dia pergi telefon pada kita. Walaupun sibuk kita pada dia. Ni budak-budak lah, budak-budak. Anak cucu kita boleh tengok lagu tu belakang. Dua perkara ni memang ada.
pada telefon dah ni. Sebab itulah ramai dah sebut telefon ni lah. Dalam rumah dah ni, sebenarnya racunnya telefon lah. Yang menjadikan segala-gala perkara suruh pun tak dengar telefon. Makan tak lalu pun ada telefon ni. Ajak makan tak sih, tak apa. Ajak makan tak mari sebab nak berhabis game dulu. Telefon juga. Lepas kita kata anak tak dengar kata kita, bukan tak dengar kata, dia nak dengar sangat, tapi dia nak berhabis dulu game. Dia dengar, tapi dia nak berhabis dulu. Tinggal ni setuk kalau ni dia main online ni, dia lawan dengan orang mereka ni. Online lah ni, online. Dia 7-8 orang dia main, dia body sekali tak. Jadi kalau tinggal kalah. Jadi kalau ajak makan pun dia tak pergi. Sebab dia nak berhabis ni. Kalau tinggal kalah. Dia menang sekali, ada orang cabar dia pula. Dia naik nombor 1, ada orang cabar dia. Ni kita lawan 2 pula. Berat. Berat. Learn ni. Ini zaman learn ni. Jadi dua-dua perkara la'ib wallahu ni ada dalam telefon kita lah ni. Betul lah kita respect tabik spring lah. Siapa dia pakai telefon Nokia 3315 lagi. Ada lagi dah Nokia 3310, 3315. Ada jual murah-murah lah ni. Tak sampai 50 riyal dah ada. Tapi tak ada dah orang pakai lagu tu. Seremuk sereh ni belakang lah ni. Tak ada dah pakai. Pecek-pecek ni tak ada dah. Wazinah. Dan juga perhiasan. Jadi orang ni golongan pertama daripada hak percaya pada akhirat dah ni. Tapi kehidupan mereka, kehidupan dunia mereka ini pertamanya mana, yang keduanya ialah lara perbuat perkara yang tak ada faedah, tak buat pun tak apa, dan yang ketiganya adalah perhiasan. Perhiasan ni macam-macam perhiasan lah. Hak bab berahi rumah, cara rumah. Ni hak orang ada ni. Hak kereta cara kereta, hak motor cara motor. Hak mana cara mana, hak makan cara makan, hak je cara je. Macam-macam. Abang malah sebut cicing, takut ada orang cicing sini. Macam-macam cara dia. Tapi perhiasan bukan tak boleh. Orang ni pula orang yang sudah percaya dah kepada akhirat ni, nak klik ke akhirat ni, dia percaya ni. Tetapi kehidupan dia tu penuh dengan perkara-perkara lagu ni juga. Maka dia masuk dalam hak kita sebut sana az-zalimu li nafsihi. Sebab dengan dia habis masa komen, dengan dia habis masa kepada perkara tak ada faedah, dengan dia duduk suka dengan hak perhiasan melebih-lebih ni saja, merugikan masa dia sebenarnya. Mengambil masa dia yang sepatutnya dia gunakan untuk akhirat. Kita akan tengok jenis yang kedua lepas ni. Wa in kanu yu'minuna bil akhirah imanan mujmala. Walaupun secara umumnya dia ni percaya kepada akhirat, fahum lam ya'riful maqsuda minad dunya. Orang ni seolah-olah dia tak tahu matlamat gapo atas dunia ni. Hak ni hak percaya dah, tapi kehidupan mereka, kehidupan yang orang panggil bergolomang dengan perkara ini, seolah mereka ni tak tahu gapo dia sebenarnya tujuan kehidupan dia. Kalau kita tengok cara dia main dekat, kita kata Allahmu ni nak pergi mana sebenarnya. Kalau tengok cara dia makan, tengok cara dia makan, kadang-kadang dia makan, orang lain ni makan, dia adalah kerja di gapo kita panggil istilah makan wudu. Makan wudu. Kamu tak ingat juga nak cari jumlah peratus orang Malaysia ni buat makanan yang masih boleh dimakan. Kamu tak ingat berapa persen? Berapa tan orang Malaysia ni dia buat makan ni, dia makan tu sebenarnya makanan itu masih boleh dimakan. Dia buat dah jadi sisa bagi kita. Tapi sebenarnya hak tu orang boleh makan lagi. Ni orang Malaysia. Sebab apa? Sebab kita ni kita tidak, kalau bab makan ni jarang orang alah kurang. Kalau bab makan orang alah kelebih. Kalau nanak tu, ni kita sendiri ni orang tina kata 3 ke 4. 3 cukup dah, tapi kita kata 4 lah, takut tak cukup. Ni memang biasa kita dah. Kalau makan memang alah kelebih. Daripada tak cukup kita alah kelebih kalau bab makan. Kalau bab ngajar dah, kalau pukul 9 anak, 8.45 cukup dah. Kalau bab ngajar. Tapi kalau bab alah kemakan, kalau nak 3 ke 4, baik 4 lah, 3 ke tak cukup. Ini biasa kita dah. Padahal dia nak 3 cukup, nak 4 lebih.
Jadi hak lebih ni buai. Hak buai tu adalah hak boleh dimakan lagi. Ini orang Malaysia kita. Banyak peratus tu, hamba minta maaf, hamba lupa juga nak bawa jumlah tu, tapi memang banyak. Jumlah tu sehingga kita kalau dengar jumlah tu kita kata, ya Allah, lagi ni mon ni puak kita ni. Gitu. Tak ada lah kita kata, banyak tu tak apa-apa. Tak. Orang panggil terkilai dengan jumlah tu besar, jumlah banyak. Mereka tak tahu seolah-olah matlamat mereka atas dunia ni, wala annaha manzilatun yatazawwadu fiha ba'daha, dan juga dia tak tahu bahawa dunia ni sebenarnya tepat untuk dia cari bekal untuk dia bawa ke akhirat esok. Banyak masa kita habis pada mana, banyak masa kita habis benda pada tak ada faedah, dan kita duduk bersuka-suka saja, berhias-hias saja, dan tak ada boleh gapa-gapa satu. Tubik-tubik sehari kosong, tubik-tubik sehari kosong, tubik-tubik sehari kosong. Kita bercakap ni hak kita lah, siapa-siapa berserupa lah, tidak demo, tidak ambak. Tapi bila kita sebut pasal diri kita, contohnya, kalau kita ambil hak kita sendiri, ibadat kita sehari, ibadat khusus kita semaya. Ibadat khusus semaya ni, kalaulah kita ambil seminit, serakaat, ada 17 rakaat, 17 minit. Dan ramai orang semaya ikut standard ni. Ramai orang semaya ikut standard ni. Mana ikut 17 minit ni, ramai orang. Maknanya serakaat 1 minit, subuh 2 minit, maghrib saat ni 3 minit, tu hak standard tu. Kalau semaya sore, memang setara tu je lebih kurang. Kalau semaya dengan tu imam, maka lambat sikit lah jadi. Tapi kalau tidak, lebih kurang tu je, 17 minit. Kita ambil lah setengah jam. Bahagian semaya 17 rakaat sehari adalah setengah jam sahaja. Daripada 24 jam sehari, setengah jam sahaja waktu semaya. Hak lain tu wirid. Hak lain tu baca Quran. Amalan sunat. Maknanya ibadat kita khusus kepada Allah Ta'ala, solat adalah 30 minit saja sehari. Ambillah banding dengan apa? Kerja ibadat. Orang masuk kerja pukul 8, balik pukul 5. 8 jam tu ibadat. Okay, dia masuk kerja, dia niat tu ibadat pada Allah Ta'ala, cari rezeki untuk anak isteri dia, rumah tangga dia, menunaikan tanggungjawab dia sebagai suami dan sebagainya, maka tu ibadat. Kita ambil 8 jam tu ibadat. Ada 8 jam, 8 jam. Ada 3 waktu. 8 jam ni ibadat. 8 jam ni adalah kerja. 8 jam adalah tidur. Kita dinasihatkan oleh ahli perubatan, doktor, supaya tidur antara 7 hingga 8 jam sehari. Orang dewasa tidur 7 hingga 8 jam sehari. Kalau tidur 7, 8, 9, 10 jam ni adalah baby. Lepas tidur tu baby. Susu, nyuk, nera. Lapar sedap, nyuk, nera pula. So, pukul 11 pagi, panas bangun, mandi, susu, boh dalam no, nera pula. Tu baby. Hak tidur lebih pada 8 jam, 9 jam, 10 jam sehari tu baby. Orang dewasa 7 ataupun 8 jam saja sehari. Kita ambil 8 jam. Tidur pun ibadat. Tidur ibadat, kerja ibadat, tinggal lagi 8 jam lagi hak lain. 8 jam lagi hak lain ni, pertama kita sebut tadi, bahagian solat saja 17 rakaat tu setengah jam. Maknanya ada 7 jam setengah lagi. Maka doktor juga menasihatkan supaya kita makan setengah jam. Makan setengah jam, jangan makan gaduh. Kita ni sebab tak sihat, perut kita ni sebab kita makan gaduh. Hamba sendiri pun lagu tu juga, makan gaduh. Makan gaduh sebab lorak sebab nak makan banyak. Makan cepat banyak. Hamba ni tu yang masalah hamba. Hamba ni makan cepat cuma banyak. Jadi bila kita makan gaduh, kita makan lorak, kita makan banyak, kita makan semeta, tidak sihat benarnya untuk perut kita. Sebab penghadaman tu, makan tu. Makan supaya kita letak atas kisaran lah ni, blender lah ni tak. Mixer kita tu, blender kita tu, kalau kita iris wahepa tu, kalau kita belah 2, tak serupa dengan kalau kita belah 4. Tak serupa kalau kita peracur sikit. Jadi lagi kecil, lagi dia mudah hacur. Lagi dia mudah lumat.
Maknanya kalau kita makan ni, masuk nasi ke masuk lauk dalam mulut kita ni, kalau selagi banyak kita kunyah, dia semakin hancur, lagi mudah dihadam. Kalau 2 kali kekeh je, 2 kali mamuh je, gelok, telak. 2 kali mamuh je, gelok, telak. Perut dalam nu nyanyi, nak mamuh pula ni. Tapi kalau kita makan, duk mai kunyah, nyak agak, lambat habis. Orang lain 2 pinggir dah, kita tak habis pinggir lagi. Oh, kalau puluk deriai rugi. Habis dah musim deriai pun. Jadi, menyebabkan kadang-kadang faktor kesihatan kita mari situ. Maka doktor sebenarnya, dari segi perubatan, dia suruh ambil setengah jam makan ni. Relax. Minum air dulu. Lepas kita nak blender lah. Bubuh air dulu. Kita minum air dulu. Lepas tu baru makan dan sebagainya. Makan serak. Dia suruh makan serak. Makan buah-buah dulu. Makan sayur-sayur dan sebagainya. Supaya senang kita nak hadam. Tapi kita tak. Amba sendiri lagu tu juga. Kita tak. Menyebabkan kita tidak sihat. Kalau kita ambil masa setengah jam untuk makan. Orang kita makan. Kita ambil standard hotel. 7 kali. 6 kali hotel. Kalau kita pergi hotel, kita pergi kerusuh 6 kali makan. Kalau 6 kali makan dengan setengah jam, 3 jam. Masa semaya 17 rakaat ada setengah jam. Masa makan ada 3 jam, 3 jam setengah. Ada lagi 4 jam setengah. Nak habis 8 jam ni. Apa dia lagi kita buat? Kita pun tak boleh nak fikir tak. Apa dia buat lagi? Kalau orang Tina dia pergi masak, kita makan 15 minit saat ni dia masak dekat 2 jam. Hak dia masak saja. Hak masak-masak lain saat ni kita ambil besar je. Hak semaya saat ni setengah jam. Kalau kita ada baca Quran pun baca Quran setengah jam ke sehari. Kalau kita ada lah semaya-semaya sunat pun ambil lah setengah jam pula ke sehari. Baru ada 2-3 jam, capur 3 jam tadi baru 6 jam. Hak 2 jam tadi lagi itulah kita nak pastikan juga supaya tidak kosong. Maknanya kalau kita lah ni, contohnya lah, hak ahli laib tadi. Orang aja jenis main saat ni. Semuanya masa dia nak main. Budak-budak, anak-anak kita ni, minta maaf lah sebut. Kadang-kadang kalau kita ceramah, kalau di universiti, masa kuliah ni hak ramai. Kalau 200 orang saudara dia kuliah sekali. Itu nama dia kuliah. Masa tu ramai main game. Di universiti ni. Hak masuk U ni. Hak ngaji sekedik ni. Main game. Ya main game. Masuk tutorial. Tutorial ni hak 15 orang sebilik ni. Pun kadang-kadang dia main lagi. Hak 200 saat ni hak ramai-ramai. Hak ustaz memang tak ada cara. Hak penceramah memang tak ada tengok ni. Memang dia main game. Maknanya kalau kita kata saat ni, demo kerja 8 jam ibadat, hak orang ngaji 8 jam juga ibadat, tapi kalau dalam 8 jam tu juga demo ambil masa untuk main, inilah hak zalim di nafsihi ni. Kerja 8 jam. Kalau tukar sapu dia nyapu 8 jam ke? Tak. Tetapi pastikan bahawa hak masa tidak nyapu saat ni juga termasuk dalam kerja dia. Termasuklah rehat. Termasuklah makan. Termasuklah buat gapo-gapo yang mana berkaitan dengan kerja. Contoh rehat. Kita kata rehat mati, kita pergi 2 hari lembek maka kena rehat. Maknanya masa rehat juga perlu untuk 8 jam. Saat ni kena ada rehat. Sekali dengan rehat dah 8 jam tu sebab rehat ni juga adalah termasuk dalam keperluan bekerja. Maka kena ada rehat. Maka rehat tu rehat yang masuk dalam bekerja. Masuk dalam 8 jam kerja. Tapi hak berlaku lah ni, kalau hak tidak ada kerja, kerjanya ialah tak ada kerja. Telefon juga. Ni minta maaf sebut ni, gamar. Gamar lah ni. Hak bahagia pejabat dengan komputer dia. Komputer lagi senang lah. Dia tak buka dalam komputer, tapi buka dalam telefon. Nampak je komputer depan dia nya, tangan duk main telefon. Nampak dia ada situ, otak dia duduk dalam Facebook. Walaupun masa dia bekerja. Jadi kalau dia ambil kesempatan lagu tu untuk buat kerja lahu, kerja yang tak ada pedah, mengambil masa kerja dia yang sepatutnya jadi ibadat.
Tapi kalau dia buat moga lain, tambah-tambah lagi, kalaulah sehingga menjejaskan kerja dia. Sama juga dengan tidur masa kerja. Berehat untuk kita gagah untuk buat kerja, itu termasuk dalam kerja. Tapi kalau pergi tidur je, itu bukan masuk dalam kerja. Maka dia telah buat perkara yang tak patut dia buat. Jadi orang lagu ni, orang yang laib ataupun lahu. Orang yang buat kerja tak ada faedah, sehingga hak sepatutnya ada faedah, ada markah, jadi tak ada markah. Punuh hak akhirat dia saat ni. Punuh hak akhirat dia. Dan lah ni juga, contohnya kalau masa tidur. Banyak kita ambil masa tidur. Yang sepatutnya masa tidur 7 hingga 8 jam saat ni kita ambil, supaya tubuh kita segar, sehat, untuk bekerja, untuk buat ibadat pada Allah Ta'ala. Kita dah ambil dah masa tidur saat ni untuk buat moga lain. Hamba bukan tak suka main futsal. Sedap main futsal malam ni, hamba biasa rasa dah. Memang feel dia lain. Sedap main malam ni. Tapi kita ingat, kalau dia main malam, nak main lepas isya, muka kita ni ahli masjid. Kita pergi main lepas isya. Main lepas isya pukul 9, pukul 10 baru boleh jumpa. Pukul 10 baru boleh jumpa, pukul 10, pukul 11 baru boleh berhenti main. Lepas main lah apa? Duk Kedah pula. Duk Kedah pula, orang lama tak jumpa, kecek lama. 12 baru kelik. 12 baru kelik, kena mandi, kena gapo, mandi-mandi segar. Segar buka TV, tengok TV dulu. Kalau telefon, main telefon dulu, pukul 3 tidur. Jadi hal kita buat saat ni sehingga mengambil masa yang sepatutnya kita tidur. Sepatutnya kita bagi masa kerehatan cukup untuk tubuh kita. Kita ambil masa dia sehingga tak cukup, sehingga kita jadi letih. Bila kita jadi letih, kemampuan kita, keupayaan kita, kekuatan kita untuk beribadat kurang. Ni nak faham. Lagu mana yang jadi kau zalim di nafsihi ni? Lagu mana jadi kau rugi ni? Orang percaya dah akhirat ni. Orang buat amal ibadat dah ni. Orang semaya bed dah ni. Tapi akhirnya rugi juga kehidupan dia. Sebab bila masuk keadaan lagu saat ni, rugi dia. Dia buat satu-satu perkara seolah-olah kita nampak tu matlamat hidup dia. Bukan. Ada orang main tu supaya nak wakil negara. Hak cara mainnya, hak bergatih cara bergatihnya, hak motor cara motornya. Dia buat satu-satu perkara tu supaya nak wakil negara nah. Padahal secukup rasa pun pada dah kalau kira. Mana setakat kita nak riadah tu pada dah kalau kita kira. Tapi kalau kita buat serupa dengan orang panggil lebih daripada keperluan kita, itu merugikan kita. Ini merugikan kita. Sama juga dengan azinah, perhiasan saat ni. Kalau kita nak setakat comel je. Tapi kalau comel saat ni sehinggalah orang panggil membazir dan sebagainya. Ataupun comel saat ni sehingga menimbulkan rasa sombong ataupun rasa besar diri dan sebagainya, itu merugikan kita. Nak comel-comel, nak molek, itu tak ada masalah. Tetapi janganlah mengambil hak bahagian, hak sepatutnya kita boleh buat pahala, jadi tak boleh pahala. Pemain saat ni juga. Janganlah kita main siapakah hak mainnya kita saat ni mengambil masa kita untuk buat ibadat, menjadikan kita ni tak ada masa untuk buat kerja-kerja lain, sehingga nampak hidup kita ni nak main je. Rugilah kita. Ada orang hak berahi tengok je. Main bola tak pandai keping, tapi berahi tengok je. Ada lagu tu. Dia boleh royak belakang. Kalau tengok orang main badminton, dia boleh royak hak tak kena mana. Bapa tak bikak ni dia kata. Tengok tu dia kata. Dia boleh hajar orang main tu. Tapi dia ni, dia tengok je. Bola pukul 3 pun dia bangun tengok. Bola pukul 5 pun dia bangun tengok. Pukul 12 pun dia tunggu. Kalau start pukul 5 pagi nak subuh lala pun dia bangun. Kerana nak tengok je. Sehingga kadang-kadang bila dia ambil masa saat ni dengan 2 jam kau sejam setengah, bola sejam setengah lah. Hak main ni saja sejam setengah, tak masuk rehat lagi dan sebagainya. Lebih kurang 2 jam saat dia mengambil masa yang sepatutnya digunakan untuk akhirat dia. Sebab dia patut tahu bahawa dunia ini manzilatun yatazawwadu fiha ba'daha.
Dunia ni tepat untuk dia cari bekal untuk pergi ke akhirat. Dia kena ingat hal tu. Gapo dia kita buat pun kita ingat bahawa atas dunia ni cukup pada jah setakat mana kita nak buat hak untuk dunia ni saja, sebab kita nak biar jadi dunia ni jadi ke akhirat. Kalau kita sampai ke dunia ni tak bawa ke akhirat langsung, kita termasuk orang-orang yang rugi. Hak tu hak jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wal muqtasid. Muqtasid ini orang yang sederhana. Masih lagi orang yang percaya kepada akhirat. Pertama, zalim li nafsihi, hak rugi sepuasa ni. Hak yang kedua adalah muqtasid ini, man akhazad dunya min wujuhihal mubahah. Orang guna dunia sebagaimana yang dia harus guna, dia boleh guna sekadar dan juga secukup untuk dia. Wa adda wajibaha, menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan dia, menggunakan sebahagian yang lebih kepada perkara-perkara dunia. Amsaka li nafsihi zaida alal wajib. Dia ambil sekadar dia cukup, tapi kadang-kadang dia ada lebih. Kadang-kadang dia ada lebih. Ada hak lebih ni. Ada hak lebih. Maknanya kalau kita ni gaji sekian, tiba-tiba kita guna bayar rumah, bayar kereta, adalah lebih sekian-sekian, sikit-sikit tu untuk kita mewah sikit. Hak lagu ni dia kata, yatawassa'u bihi fit tamattu' bi syahawatid dunya. Dia gunakan untuk dia ni bersedak-sedak. Tamattu' ni sedak-sedak dengan kemewahan hak dunia ni, hak dia boleh peluang daripada hak lebih sikit-sikit sana. Haula la iqaba alaihim. Hak lagu ni tidak apa, tidak berdosa, tidak ada kena apa-apa, dia kata tidak bersalah, illa annahu yanqusu darajatihim, kecuali menurunkan sikit, mengurangkan sikit kedudukan dia. Maknanya dari segi hemah dia, dari segi kemuliaan dia, kurang sikit. Pilihlah nak ke tak. Tu je. Kalau kita nak tak apa kedudukan kita ni jatuh, tak ada masalah. Kalau kita boleh nak kata, ustaz begitu juga. Alah, tak apa. Nak suruh orang nampak kita ni serupa dengan hak pertama saat ni juga. Allah. Tapi kalau kita rasa kita nak jaga kita supaya kedudukan kita tu terjaga, kita guna berpada-pada saja. Tak usah buat supaya orang lain lah. Jangan jadi serupa. Lah ni yang malah sebutlah banyak sangat orang petikai kepada puak-puak kita ni, terutamanya puak-puak ustaz lah. Bukan tak boleh ustaz nak mewah, bukan tak boleh ustaz nak pakai tu pakai ni, nak pakai kereta besar ke, nak hidup mewah ke, nak buat rumah besar ke, nak bini besar ke. Boleh belaka. Cuma boleh dengan cara yang betul, dengan kadar yang betul. Dengan kadar yang sesuai, dengan kadar yang cukup. Jangan lebih. Sebab kalau lebih, walaupun tidak salah, walaupun boleh, mengurangkan derajat dia. Menjatuhkan sikit dia. Jadi, kalau dia rasa dia tak usah jatuh, dia jaga. Tapi kalau dia rasa dia tak apalah jatuh, pandangan orang pada dia jatuh, alah, tak apa. Kalau sanggup dia kata serupa je, ustaz tak ustaz pun, cuma beza pakai jubah dengan dok dia tu. Kalau nak orang kata lagu tu, alah. Semuta tak semuta, serupa dia tu. Kalau nak orang kata lagu tu, tak apa, lah. Tapi kalau rasa nak jaga sikit kedudukan dia, kemuliaan dia, hormat dia dan sebagainya, dia jaga. Ambillah sekadar sahaja hak dunia, hak Allah Ta'ala beri lebih kepada dia. Tak salah dia guna. Okey, sebagaimana Umar bin Al-Khattab kata lagu ni, kata ni, kalaulah aku tidak kerana takut kedudukan aku tu jatuh, nescaya aku pun hidup macam kamu juga. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut, ini cerita-cerita mengenai nikmat kesenangan yang Allah bagi kepada orang yang kafir dulu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Al-Quran ni kepada orang-orang yang kafir. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ketika mana orang kafir dimasukkan ke dalam neraka tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata gapo? Azhabtum tayyibatikum. Kamu telah habiskan segala nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia kamu, fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, dan kamu juga gunakannya untuk bersenang-lenang menikmatinya. Jadi kita tak silah hidup cara tu. Maknanya perhabiskan hak dunia Allah Ta'ala beri ni untuk kehidupan kita dunia semata-mata, bersenang-senang kita semata-mata, dan tidak ada yang bawa ke akhirat. Tak sih. Jadi serupa dengan kehidupan orang kafir tu.
Kita tak silap lagu tu. Kita nak supaya hak Allah Ta'ala bui atas dunia ni, kelebihan Allah Ta'ala bui ni, gunakanlah untuk menjadikannya bekala kita akhirat esok. Kadang-kadang nak jadi kau esok ni, kena jadi hak orang. Dia kita ni payah. Dia kalau duduk dengan kita, dia tak jadi. Duduk dengan kita tak jadi. Contoh pitih ada pada kita pada hari ni. Bunyi juga kau ni PKP ni. Contohnya duit. Duit ada pada kita ni, sekepas, gengar ni, cekok duit ada pada kita ni, tidak ada jadi gapa-gapa kecuali bila dia beralih ke orang. Bila dia beralih ke orang. Demo masing-masing bawa duit. Ni siasat kita ni siasat hak banyak duit belakang. Demo bawa lah stokor seorang. Duduk dalam poket kita belakang ni. Beratus-ratus riyal, beribu pun ada dalam poket kita ni. Selagi mana demo mari semaya balik, tak jatuh duit tu, tak berpindah duit tu ke muka lain, tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Hok ada 1,000 saat ni tak menambah ke apa-apa. Tu kita nak faham benda lagu tu. Dia tak menambah ke apa-apa. Dia mau buat mari bawa 1,000, kelik 1,000 tu lah. Tapi acu teh, kalau dia salah ada bawa 1,000 dalam poket sana ni, hamba pun tak bawa ambil duit ala ni. Kalau ada 1,000 dalam poket tu, salah ambil seria, letak dalam tabung, seria, kama salih habbatin, ambatat sab'a sanabila, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dengan 700. Nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bawa 1,000, balik 1,000, tak ada apa-apa nilai. Tapi kalau bawa 1,000, balik ada 999 riyal saja, dunia, akhirat nambah dah 700. Akhirat nambah dah 700. Sebab dia tak akan ada nilai selagi mana tak pindah. Kita yang jadi payah ni sebab kena pindah tak lah. Yang jadi payah tu sebab kena pindah tak lah. Saya. Kita pergi beli kedai. Berapa riyal? Cuculah pitih, belilah berapa riyal. Contohnya lah, makan 8 riyal. Okey, 9 riyal setengah mudah. 9 riyal setengah. Ambil hak mudah. Supaya kita ni tak kena mikir. Dia hak mudah 10, 100 ni mudah. Makan 9 riyal setengah. 9 riyal setengah kita makan. Samah nyucur, kita bagi 10 riyal, samah nyucur. Kita akan dapat samah nyucur sekiranya kita ambil samah, jadi samah. Tapi kalau kita mikir untuk samah kali 700 kali samah 300 setengah. Tak apalah. Tak payahlah samah tu. Sedekah. Kalau tak payah samah, seolah-olah di sisi Allah 300 setengah. Boleh. 700 kali ganda, sedekah. Tapi kita ni, tak boleh. Samah. 10 sen pun. Kalau salah demo tu tak teringat, 10 sen ni mana? Sedangkan, hak 10 sen saat ni akan jadi 7 riyal. 700 kali ganda kan? 10 sen tu. Jadi 7 riyal. Tapi kita ni tetap rasa nak 10 sen. Jadi dunia. Tapi kalau kita rasa tak apalah 10 sen. Jadi akhirat. 7 riyal. Kita nak sekarang ni nak ubah minda kita ni. Supaya ada orang panggil untuk akhirat. Dia jadi gitu. Maknanya kita sekarang ni, hak mana kita ada tahu rumah kita, hak mana ada dalam poket kita sekarang ni, demo ada 100 pun, mari 100 klik 100, tetap 100. Tapi kalau tinggal seria, dah jadi 99 riyal, tambah hak gia akhiratnya ada 700 riyal. Kalau nak, atas kita lah.
Sebab tu orang zalim li nafsihi tadi, dia tak mikir lagu ni, dia ingat kau bawa ke sana belaka, dia bawa ke sana, bawa kosong, tak ada apa-apa. Tapi kita ni, kita pakai gear kita boleh ambil gear kita, dan kita boleh bermewah-mewah sikit-sikit. Hak sani ni kita jadikan dia akhirat. Lagu tu je. Sebab itulah, tak nanti kau kaya, kita nak bersedekah. Atas pandai-pandai kita sendiri, kita nak cari, nak melaburkan lagu mana hak kita ada saat ni, atas kita, hak ada 10 sen, cara 10 sen, hak ada seria, cara seria, tapi masing-masing dapat kadar yang sama di sisi Allah, 700 kali ganda belakang. Ataupun lebih. Wallahu yudha'ifuha liman yasha. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menambahkan lagi bagi orang yang dia nak beri. Lagi ikhlas, lagi dia tawakal kepada Allah tinggi, lagi banyak pahala di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh tambah lagi. Maka orang lagu ni, dia buat kerja sebagaimana dunia patut dia buat kerja, maka dia juga tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala buat dia atas dunia ini untuk menguji dia dan nak tahu siapakah yang paling bijak amalan dia. Antara kita ni siapa paling bijak sekali? Esok kita tak tahu siapa di kalangan kita ni tubik, akaun dia di akhirat esok lebih banyak. Tak tahu. Tak semestinya orang tu orang paling kaya daripada kalangan kita, dia kaya di akhirat. Tak tahu. Kalau kita orang kaya sejuta, mari masjid kelik sejuta mari kelik sejuta, orang tu mari dia sesak mepeh ada piti seria aja, tapi tiap kali mari 10 sen, orang ni kaya lagi di akhirat daripada orang sejuta tak ni. Cara tu kita nak. Atas dunia lah ni dah setara ni lah kita. Agak-agak dia lagi ke kita bila nak jadi jutawan? Dia ni. Kalau dia alhamdulillah lah. Kalau tak ada agak-agak terkilai ke? Tak terkilai mana dah ni. Duk lagu ni pun tak apa-apa dah dok. Tak apa satu dah. Kita tak apa dah duk lagu ni. Tak apa dah lagu ni atas dunia. Tak apa dah lagu ni atas dunia, tapi dia akhirat esok orang berlama-lama nak Jannatul Firdaus. Orang nak berlama-lama tempat hak paling tinggi. Orang nak berlama hotel-hotel hak kelas, hak first class. Nak duduk hak paling comel, hak 7 bintang. Bukan orang nak duduk hotel hak makan sekali sehari, nak duduk hak 7 kali makan sehari tu. Esok kita lah ni rumah demo bodoh, hak ni ikan kering, hak ni makan pucuk kayu, hak ni makan ubi kayu. Tak ada masalah. Cukup dah untuk kita hidup pada hari ni. Tapi esok tak. Cuma Allah Ta'ala ni, moga dia maha cerdik. Dia maha bijak. Dia buat kita. Esok masing-masing duduk syurga rumah dia. Dia tak tengok orang. Dia tak tengok orang. Mewah habis dia berasa. Dalam syurga ni, nikmat tak boleh nak royak nikmat lagu mana. Nikmat habis-habis nikmat dah. Macam kita duduk rumah kita lah ni lah, berasa kita syok dengan rumah kita tu habis dah. Kita tak tahu rumah orang comel lagi. Syurga esok Allah Ta'ala wi kita ni nikmat paling nikmat dah. Tapi bila kita pergi jalan rumah orang, Allah tak wi tengok hak dalam keluarga orang. Masing-masing tengok hak dia ya. Nikmat dah. Tapi tengok dia je. Sebab kalau tengok orang, tengok lebih kan? Nyesal lah. Dunia mula kita tak buat. Tuhan tak boleh tengok. Sebab akhirat darul jaza. Akhirat ni tempat terima hadiah. Sini tempat buat kerja. Jadi bila tempat terima hadiah, tak boleh nambah dah. Tak boleh nambah dah. Nombor 1 500 riyal. Nombor 2 boleh 300 riyal. Nak pergi minta orang nombor 1 ni win 900 lah. Tak boleh. Tak ada. Sebab hak musim buat kerjanya dunia ni. Kalau nak berasa lebih, kena buat lebih. Sampai ke akhirat, terima ijazah dah. Terima hadiah dah. Masa tu bukan buat kerja dah. Jadi kalau dia mau boleh sekian, agak sekian tu je lah. Jadi Tuhan tak wih orang lain tengok hak orang lain. Dia masing-masing tengok dia je. Tapi nikmat belaka. Nikmat belaka. Sosa tu dia panggil khaimah. Khaimah ni kita kemah lah tak. Tapi sosa tu sayup mata memandai. Hak dia so je.
Bersama mana dunia ni Tuhan tak royak lah. Mana kan? Tapi di alam akhirat esok lagu itulah kehidupan dia. Dengan kemewahan dan sebagainya. Allah nak tengok siapa yang paling baik. Amba sebut pada malam ni, siapa yang paling bijak. Sebab, inilah nak bijak lah. Kalau demo ada juta-juta pun tapi tak bijak, tak jadi ke akhir. Tapi kalau kita ada sikit-sikit pun kalau bijak, jadi ke akhirat insya-Allah, dan kemungkinan kita boleh lebih banyak lagi daripada orang lain. Okey, maka yang orang lagu ni orang panggil orang yang as-sabiqu bil khairat. Orang lagu ni lah orang yang berkejar-kejar, dia mendahului orang lain untuk mendapat khairat, untuk mendapat kebajikan, dan orang lagu ni lah hak kita nak. Jadi malam ni mun ambil waktu saja. Lah ni bahawa kita atas dunia ni serupa je. Tapi di akhirat kita akan berbeza. Siapa dia? Allah Ta'ala nak uji siapa hak paling bijak lah ni. Siapa paling baik amalan dia, itu siapa yang paling bijak dalam dia buat amalan dia, sehingga kan dia lah hak paling banyak akan dapat habuan dia di akhirat nanti. Dan orang ni tak kira siapa. Tak kira dia tutup email ke, dia tutup bila ke, dia tutup siap ke, dia tutup jemaah biasa ke, tak kira. Kita tak tahu siapa di kalangan kita paling bijak buat amal, dan insya-Allah dia paling banyak dapat di akhirat esok. Lagu tu. Jadi insya-Allah lah, kalau kita faham keadaan lagu ni, tidak muskil bagi kita ni siapa, kita ni berapa banyak je kita ada, kehidupan kita lagu mana je dunia ini, sebab Allah Ta'ala tetap bagi peluang yang sama kepada kita untuk dapat habuan di akhirat nanti. Serupa je. Setakat mana kita ada, gunakanlah dengan bijak, maka insya-Allah jadi akhirat. Tapi kalau banyak sekalipun tak bijak guna, tak jadi apa satu, rugi dia di akhirat esok. Jadi insya-Allah lah kita berdoa semoga kita ni termasuklah dalam golongan ketiga ini, iaitu golongan as-sabiqu bil khairat, yang sentiasa pada kitanya nak buat kebajikan supaya hak dunia ini jadi akhirat insya-Allah. Walaupun kita buat amba pun tengok alhamdulillah hari jemaah ni pula pakat dan sebagainya dak. Kata royo kita tak tahu. Kita tak nak kata hak buat mari air batu tu orang kaya sekali. Dak. Kita nak kata orang hak win nasi itulah orang banyak pitih sekali. Dak. Kadang-kadang orang tak ada apa satu pun siapa nasi hak dia. Kita tak tahu. Sebab lagu mana dia untuk dia bijak menggunakan hak Allah Taala bagi dia saat ni, dia guna. Lagu tu kita nak. Jadi pakak-pakaklah. Jadi bila kita pakak-pakak ni, as-sabiqu bil khairat ni, orang pakak nak buat kebajikan, nak dapat hak akhirat belaka esok ni, insya-Allah kita semua pakak menerima nikmat dia belaka. Orang kaya, orang miskin serupa je. Orang kaya boleh makan hak miskin, orang miskin boleh makan hak orang kaya, boleh guna hak kaya, boleh saing orang kaya, boleh pakak. Taala biar kita pun dah selamat tu. Insya-Allah kita doakan kehidupan lebih baiklah bagi dia selepas ini insya-Allah. Boleh hidup supaya kita boleh bersama dengan kita balik insya-Allah. Masing-masing Allah uji dengan ujian berbeza. Tak sama ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita berdoa, dan kita doa jugalah semua hak di kalangan kita ni ada hak sakit demam, kita doa supaya sihat belaka insya-Allah, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat juga daripada Covid ni. Ni ada pula ni kes baru pula ni. Jangan rasa selesa sangat. Jangan rasa selesa sangat. Pakak kena jaga-jaga lagi. Jaga-jaga lagi. SOP ketat. Tak bawa sejadah dia tak bagi masuk. Cuma sini moga tok bila kita gajian dia hafal belaka tu. Ni gitu. Jaga SOP tu kena jagalah insya-Allah. Kita berusaha insya-Allah, dan insya-Allah Allah SWT berilah kelebihan pada kita, terhindar daripada penyakit ni insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.